iFlexi Protect ni merupakan sebuah produk yang basic yang semua orang kena ada. Okey, kalau dia tak ada produk lain, produk saving apa semua tak apa. Yang penting dia kena ada produk ni. Okey. Yang ni saya skip dulu sebab minggu lepas pun saya dah ajar dah benda-benda macam ni. Okey. Okey, iFlexi Protect ni merupakan satu plan yang basic yang macam saya cakap tadi, semua orang mesti ada. Okey, kalau dia nak sibuk sangat nak buat saving, sayang sangat. Sebab apabila dia buat saving, dia tidak ada protection yang tinggi. Contohnya IKEA Hasanah, kalau dia buat kalau dia nak protection RM100,000, dia punya harga tu dah jadi mahal. Sebab produk IKEA Hasanah dia tidak fokus kepada protection, dia fokus lebih kepada saving. Okey, dia punya saving banyak tapi protection lebih rendah. Sama juga dengan iJauhar. Dia iJauhar ni dia untuk melengkapkan. Let's say orang tu dah ada uh, takaful lain, dia dah ada IKEA Hasanah, dia dah ada semua dah, tapi dia nak dia ada duit lebih. Okey, sebab tu iJauhar ni dia lebih tertumpu kepada high net worth. Okey, so bila dia ada duit lebih, dia tak tahu nak letak kat mana. Kalau dia letak dalam ASB, dia kena, kalau dia meninggal dia akan jatuh kepada hukum faraid. So dia nak elakkan benda tu terjadi, dia pun masukkan dalam iJauhar. Sebab iJauhar whatever yang dia save tu akan bertukar menjadi hibah. Dia save, katakan dia save 50,000, apabila dia meninggal 50,000 tu akan jadi hibah. Dia tak akan jatuh kepada hukum faraid. Okey, itu salah satu fungsi iJauhar. Okey, so iJauhar tu dia punya protection yang rendah. Kalau klien tu simpan setahun 50,000, so dia dah bayar 50,000, protection akan jadi 50,000. Ikut berapa banyak yang dia dah ada dalam saving. Kalau dia bayar setengah tahun sekali, dia bayar 25,000. Kalau dia baru bayar 25,000, then protection dia akan jadi 25,000 sahaja. Okay, dia tidak ada sum cover yang macam produk lain. Okay. So macam iKudrat, dia produknya untuk orang yang dah ada penyakit. FitCI dia fokusnya kepada orang yang nak cover critical illness. Okay, nak dapat duit kalau kena critical illness. So dia tak sama dengan iFlexi Protect ni. iFlexi Protect ni semua orang mesti ada sebab dia bermula dengan caruman yang sangat rendah. Kalau kita nak bagi iHeritage Protect, dia mula dengan protection 500,000. Okay, hanya orang yang mampu saja yang boleh ambil protection sebesar tu. Okay, orang yang nak protection 50,000, 100,000 tak boleh ambil High Heritage Protect. Okay, dia boleh ambil iFlexi Protect. Okay, so iFlexi Protect untuk semua orang. Orang tu tak nak medical card, nak hibah saja boleh ambil yang ini. Okay, anda kata you jumpa seorang tu saving tak ada, insurans tak ada, apa benda pun tak ada. So kita cakap dekat dia, let's say anda kata you mati, you balik ni, you accident, you meninggal. Berapa yang you tinggalkan dekat family you? Selalu saya akan guna kaedah macam tu. Sorry cik, saya bukan nak doa benda yang buruk, kita punya nak bagi you kesedaran sikit. Anda kata sekarang, Allah ambil you sekarang, you meninggal sekarang. You rasa, you cuba fikir, you cuba ingat balik. Berapa harta yang you tinggalkan dekat anak-anak you? Rumah, saving berapa dan sebagainya kan. Rumah, okey tak apa. Rumah tu untuk dia orang duduk. Tapi dia orang kena ada duit untuk teruskan kehidupan. Contohnya, kes dekat Felda LBJ, Labu Johnson, dekat Nilai ni, dekat Labu ni. Masa orang ambil tanah untuk buat KLIA, dia orang dapat juta-juta. Duit yang dia orang dapat tu dia tak pandai nak manage. Dia buat rumah banglo sebesar-besarnya. Lepas tu beli kereta Mercedes. Tapi income tak masuk. Kan bila income tak masuk, duit dia lebur, lama-lama kereta Mercedes tu jual, downgrade sikit. Last sekali pakai kereta kancil. Tapi tinggal dalam rumah banglo. Okay? So bila tak ada duit, nak makan semua tak ada duit, nak minta orang kata bantuan daripada jabatan apa panggil, jabatan apa,
daripada kerajaan lah senang. Okey. Nak minta daripada zakat dan sebagainya. Orang tu datang tengok rumah sebesar-besarnya. Okey. Of course lah orang tak akan bagi, macam mana nak bagi bantuan kepada orang yang tinggal dalam rumah besar. Tetapi hakikatnya dia tak ada duit. Okey. So itu saya nak relatekan dengan apa yang kita kena cakap ke orang yang dia kata rumah dah ada, dia dah beli MRTA. Duit nak kena ada untuk hidup. Rumah tu takkan kita nak suruh dia orang jual. So duit kena ada untuk hidup. Contohnya dia meninggal sekarang sebelum orang tu boleh jual rumah, sebelum orang tu boleh settlekan pembagian harta mengikut faraid. Sekarang ni juga anak-anak perlu makan. Sekarang ni juga anak-anak perlu pergi sekolah, nak kena bayar sekolah. Anak tak boleh cuti 6 bulan, 7 bulan untuk settlekan pembagian harta, dapat duit baru boleh continue sekolah. Dia tak boleh. So kita kena tanya dia orang macam tu. At least kalau dia orang ada 50,000 pun dah cukup dah bagi orang yang tak ada saving. Okay. So saya selalu cakap dengan klien saya, kalaulah saya tanya, berapa you mampu untuk buat saving? So dia akan cakap lah, tak ada duit kan, mungkin ada boleh buat saving RM100 je. Saya cakap, you tak ada saving langsung. Selalunya saya tanya soalan tu yang membuatkan dia rasa malu. Tak, you tak ada saving langsung. Dia kata tak ada, memang bajet dah cukup-cukup dah. Saya kata, ya Allah, so you untuk anak you, apa masa depan anak you, takkan you tak allocate langsung duit untuk saving dia orang? Dia orang kata malu dengan sendiri. You kena start tahu buat saving. Sebabnya kalau you tak buat saving sekarang, apa-apa jadi kat you, kesian dekat anak-anak. Okay, you macam-macam mana pun you kena start saving. Tak kira lah RM50 ke RM100. So dia akan mula sedar. Okay, apabila dia dah mula sedar, saya akan cakap dengan dia gini. Saya nak suruh you buat saving, tapi since budget you kecil, budget you RM100 sebulan. Kalau you simpan RM100 sebulan, 12 bulan baru RM1,200. Setahun RM1,200. Masuk tahun kedua baru RM2,400. Tahun ketiga baru RM3,600. Itu tak apa kalau you umur panjang, you sihat walafiat. Tapi kita tak boleh nak garanti. So kalau 3 tahun apa-apa jadi dekat diri you buat saving 100, you baru tinggal 3,600 dekat anak you. 3,600 tu you rasa cukup tak? Anak you dan isteri you nak guna sampai anak you matang, sampai anak you boleh berdikari. You fikir, you cuba fikir, cukup tak? Kita cakap macam tu dengan dia. Okay, so bila dia terfikir, dia tersentak dalam fikiran dia, dia cakap, nak tak saya bagi you buat simpanan sebulan RM100. And untuk jangka masa yang panjang, kalau umur you panjang, umur 60, 70, 80, you dapat balik duit saving you tu. Okay. And at the same time, kalau sekarang you meninggal dunia, dalam masa setahun 2 tahun ni, you dah tinggalkan RM100,000 dekat you punya family. I nak macam tu. Sebab I nak suruh you simpan RM100,000 terus, you tak ada duit. I nak suruh you simpan RM1,000 sebulan pun you tak ada duit. You tak ada bajet. I nak suruh simpan RM200 sebulan pun you tak ada bajet. You punya bajet cuma RM100 je. So I nak bagi satu simpanan yang memudahkan diri you. Buat simpan RM100,000 and in future untuk jangka masa yang panjang you akan dapat duit you, duit simpanan you. But sekiranya berlaku di masa sekarang, you punya family pun terjaga sebab you dah tinggalkan satu jumlah yang besar walaupun you hanya menyimpan RM100 sebulan. Okay. So apabila terjadi keadaan macam tu, saya akan bagi iFlexi Protect ni. Kalau dulu Akhil Rahmat, saya akan bagi iFlexi Protect ni dengan cara yang paling murah, and tak payahlah fikir nak letak medical card apa semua sebab bajet dia tak ada. Okay. So this is the basic plan yang kita kena bagi dekat orang yang mana tidak ada duit untuk buat saving bulanan. So bila you bagi dengan ni, automatically you membantu dia punya family terjaga daripada segi keuangan sekiranya apa-apa berlaku dekat dia punya ketua keluarga. Okay, so ini kemudahan iFlexi Protect. Okay, kalau klien tu ada duit lebih, of course you can focus more on bigger saving. You boleh masukkan rider-rider lain, you boleh masukkan medical card dan sebagainya. Rider tu apa? Okay, kejap lagi saya share rider tu apa. Okay, so basic kepada iFlexi Protect ni merupakan satu perlindungan di mana memberikan perlindungan untuk diri kita sehingga kita umur 60, 70, 80 dan 90.
mengikut pilihan customer. Lebih lama, lebih panjang tempoh perlindungan, maka lebih mahal harga dia. Okay? And dia coverage dia sangat komprehensif, bermula daripada kematian, kehilangan upaya, critical illness, hospitalization dan sebagainya. Tetapi ini merupakan rider. Kalau tak letak apa-apa rider, package ni hanya mengandungi simpanan dan juga pelindungan untuk kematian dalam bentuk hibah. Okay. Okay. And plan is actually sesuai untuk semua orang. Okay. Daripada working adult, middle income, lower income, kids dan sebagainya. Okay. Semua orang perlu ada sebab ini basic yang semua orang perlu ada di dalam hidup mereka. Okay. Lepas tu ada banyak duit, letaklah nak letak kat mana. Okay. And dia cover, okay ni yang kosong tanpa rider, dia cover death benefit sahaja. Yang mana cover diri kita apabila kita meninggal disebabkan tak kira natural death ataupun accidental death. Okay. Lepas tu dia ada additional service yang mana orang tu kalau dia tak buat haji lagi, kita boleh sarankan dia untuk buat badal haji melalui package kita yang kita boleh masukkan terus kat sini ataupun buat korban ataupun buat wakaf. Okay, ini option yang dia boleh buat. And dia ada maturity value. Apabila kita buat simpanan yang tak ada rider lebih-lebih ni, simpanan dia, cash value dia akan jadi besar. But at the moment you letak rider, harga dia akan jadi mahal dan dia punya cash value akan berkurangan. Okay, so rider ni nanti saya akan share apa rider yang ada. Okay. Alright, sebelum saya cakap mengenai rider, tiga ni, death benefit, additional service dengan maturity value adalah basic yang ada di dalam iFlexi Protect. Okay. Dia seolah-olah macam nasi putih. Okay. Nasi putih yang kosong. Attachable rider ni lauk dia. Okay. Lauk-lauk untuk membuatkan nasi tu sedap. Kalau you makan nasi putih, of course kenyang, of course boleh hidup tapi tak adalah berapa sedap. Okay. So kalau you nak rasa sedap lagi, you bolehlah tambah ayam goreng ke, ayam panggang ke, ikan bakar ke dan sebagainya kan. So lebih mahal lauk yang you letak, harga tu akan jadi lebih mahal lah. So sama juga dengan rider. Apabila you letak benda yang lebih bagus, dia punya harga akan jadi lebih mahal. Okay, kalau you tak letak apa-apa pun tak apa, tapi you ada satu benda untuk you sustain, iaitu death benefit dan maturity value. Okay. Alright. Okay, kebaikannya package ni upon death of person cover, the certificate is still in force. Okay, apabila berlaku kematian dan apabila waktu tu certificate tu masih lagi in force, dia tak lapse, kita akan bayar basic sum cover, okay, dan juga participant account value. Account value dan juga basic sum cover. Kita akan bayar dua-dua. Okay. Lepas tu additional service yang dia boleh buat, ni dia tak payah bayar ekstra kita akan cuma tolak selepas kematian dia, duit pampasan tu kita ambil. Kalau dia nak badal haji kita ambil 3,500. Kalau dia nak korban kita tolak lagi 7,750. Dan kalau orang tu nak wakaf kita tolak lagi RM500. Okay. And kita akan tolak daripada duit hibah yang bakal diberikan kepada dia punya waris lah ataupun penama dia. Okay. Alright, yang ketiga, maturity value. Sekiranya tidak berlaku kematian sehingga tarikh matang, contohnya dia ambil sampai umur 60, waktu tu dia masih lagi sihat walafiat, so kita akan bayarlah account value yang ada pada waktu tu. Okay. Alright, so inilah attachable rider. Attachable rider yang ada di dalam iFlexi Protect ni. Okay, kita ada accelerated disability, accelerated critical illness. Okay, so ada 6 rider yang kita boleh tambah kepada package ni. 6 lauk pauk yang kita boleh tambah, okay, daripada yang biasa kepada yang mahal. Okay, nak saya bagi tahu kat sini, kebaikan iFlexi Protect ni berbanding dengan iCare Rahmat. Okay, iCare Rahmat dia terus cover death and TPD, tetapi iFlexi Protect dia hanya cover death sahaja. Okay, iCare Rahmat kalau kita ambil 100,000 sum cover, dia akan cover death 100,000 ataupun TPD 100,000. Okay, so apabila berlakunya TPD untuk iCare Rahmat apabila berlakunya TPD, orang tu hilang upaya, company akan bayar terus 100,000 and polisi pun ataupun sijil pun akan ditutup.
habis dah. Okay. So kalau ada medical card ke apa ke semua dah tak boleh pakai. Sebabnya kita dah bayar secara penuh. Okay. Tetapi di dalam iFlexi Protect ni kebaikan dia, dia accelerate. Kita tak boleh bagi 100%. Let's say kalau kita ambil 100,000 100,000 kita ambil sum cover, kita tak boleh ambil TPD atau accelerated TPD ni 100,000 juga. Kita kena ambil 90,000. Kita kena tinggal 10,000. So apabila benda itu berlaku, apabila seseorang tu ditimpa kecelakaan, dia terpaksa dia dah jadi TPD, kita akan bayar 90,000, but disebabkan kita ada lagi balance 10,000, sertifikat itu akan jalan, dan apabila meninggal family dapat lagi 10,000. So tak tutup lagi. Okay? Kalau dia nak maintain disebabkan dia nak guna medical card pun boleh lagi. Tapi kalau Akhir Rahmat, medical card semua habis. Apabila dia bayar, kita bayar TPD, tutup habis semua plan tu. Okay? Yang ni tak tutup. Okay, ini adalah kebaikan iFlexi Protect. Okay. Now kita pergi satu persatu secara detail apakah rider-rider ni. Okay. Yang pertama sekali. Okay. Sebelum kita nak ambil package ni, kita kena faham yang person cover, orang yang dilindungi itu mestilah berumur 30 hari dan ke atas. Dan maksimum dia umur tu adalah 70 tahun. Kalau dia ambil maturity value 80 dan 90. Kalau dia ambil yang 70 tahun, dia mesti tak sampai lagi 60 lah. Age next birthday dia mesti maksimum 60. Sebab at least ada 10 tahun package tu. Okay. Kalau dia ambil sehingga 60 tahun, umur dia paling maksimum adalah 50 tahun. Kalau dia ambil 60 tahun. Okay. So, untuk partisipan sendiri, dia boleh ambil sehingga umur 100 tahun. Okey. Partisipan ni kalau dia nak ambil untuk orang lain, dia bukan cover untuk diri dia tau, dia nak ambil untuk orang lain. Contohnya, dia nak ambil untuk anak dia, mestilah anak tu berumur 30 tahun dan 30 hari dan ke atas. And dia tu mestilah berumur 18 tahun paling muda. Mana tahu 18 tahun kahwin awal dah ada anak kan. Perempuan kadang-kadang kahwin awal. Okay. So dia nak ambil untuk anak dia. Okay. So participant tu mestilah umur 18 tahun dan ke atas. Okay. Andai kata dia nak ambil untuk isteri dia, waktu tu umur dia 95, isteri dia umur 70, dia nak ambil at least 10 tahun, boleh juga. Okay. Yang penting umur dia tak lebih daripada 100 tahun. Okay. Andai kata anak dia umur 18 tahun ke atas, dia dah tak boleh ambil untuk anak dia dah. Anak tu dah boleh jadi partisipan untuk diri sendiri. Okay. So umur 18 tahun ke atas mestilah untuk diri sendiri. Okay. Okay, now coverage term kita boleh pilih 60, 70, 80 dan 90. Okay. And expiry term ni ikut age dia lah, waktu yang kita ikut yang kita letak ni. Okay. Basic sum cover adalah 10,000 yang paling minimum, dan maksimum tak kisah berapa, yang penting subject to underwriting. Nanti saya share jadual dia, berapa dia kena start kena underwriting. Sebab kita ada dua underwriting. Satu medical underwriting, satu lagi financial underwriting. Okay. Term dia kita dah cerita tadi, nak buat bayaran boleh bayar melalui cash. Ada satu lagi, JomPay pun boleh bayaran melalui JomPay, direct debit, standing instruction dan My Angkasa lah, perkhidmatan angkasa ni, Biro Angkasa. Okay. And bayaran dia boleh bayar secara monthly, quarterly, half yearly ataupun annually. Okay. Terpulang kepada klien. Okay. Kalau klien tu bayar sekarang ni secara bulanan, lepas tu dia nak tukar kepada tahunan boleh. Let's say sekarang dia bayar, dia kena tunggu due date bulan depan dulu baru dia boleh tukar. And katakan orang tu buat bayaran setahun. Okey, setahun tu. Lepas tu dia nak tukar kepada bulanan boleh, tak boleh tukar sekarang sebab dia dah bayar setahun. Dia akan start daripada next due date dia. Okey. So kalau dia bayar sekarang ni bulan 10 tahun depan baru dia boleh tukar kepada monthly. Okey, sebab dia dah bayar setahun. Okey. Wah, kalau fee semua ni saya tak nak fokus banyak sebabnya tak penting pun.
Okay. Underwriting requirement, okay, macam saya cakap tadi, underwriting dia ada dua. Satu medical underwriting, satu lagi financial underwriting. Okay. Ni adalah medical underwriting. Andai kata awak ambil package ni untuk kanak-kanak berusia 5 tahun dan ke bawah, sekiranya kita ambil 500,000 dan ke bawah, dia tidak kena medical underwriting. Okay. Tapi at the moment you ambil 500,000 satu, dah kita kena start hantar dia untuk buat medical check up. Okay. And sama juga yang kat sini. Okay. Ni 600,000 ni kat atas, umur 6 hingga 15. Okay, yang paling tinggi sekali non-medical limit adalah umur 16 hingga 40. Okay. Right, so ini adalah dia punya jadual untuk medical underwriting. So kalau katakan umur klien tu let's say umur dia 50, you nak buat package ni untuk dia and you nak memudahkan kerja supaya tak kena medical underwriting, buatlah bawah 500,000. Kalau klien nak buat 1 juta, nasihat saya, buat dulu 500,000 kat sini. Dah lulus, baru you buat another sijil lah. Okay. So at least 500,000 tu dah jalan. Okay. Next sijil, you boleh suruh dia pergi buat medical. So lambatlah sikit sebab ada proses dia untuk buat check up dan sebagainya. So you punya income pun tak adalah tertunggak lama sangat, nak tunggu lama sangat nak dapat. Okay, so at least first 500,000 tu dah lulus dah, you start dah dapat income. Okay, and next lambat sikit pun tak apa sebab kita dah ada income. Okay, itu cara saya lah. Ataupun kalau dia nak buat 1 juta, you letak sini 500,000, dah lulus dekat sini, you buatlah pula iFlexi, iHeritage Protect another 500k. Yang tu nak kena medical check up pun tak apalah sebab yang kat sini dah lulus. Okay. Okay, ni financial underwriting. Kalau orang tu ambil 1.5 juta dan ke bawah, dia tak kena financial underwriting. Tapi kalau dia ambil 1.5 juta hingga 2.5 juta, dia kena isi borang financial questionnaire. Kita akan tanya background income dia. Okay. Kalau dia ambil 2.5 juta dan ke atas, dia kena isi borang financial questionnaire. Dia kena complete borang personal income tax dia. Okay. Or dia punya audited financial statement untuk 2 tahun. Okay. And agent narration report ni kita kena buat pengakuan. Ada borang dia yang kita kena sign. Okay. 3 benda ni kena buat. Okay. Sama juga dengan business. Ini untuk corporate. Dia punya requirement lain sedikit lah. Okay. Sebab syarikat dia lain sikit. You boleh refer kat sini nanti from time to time. Ini untuk coverage yang besar. Okay. But you need to remember 1.5 juta dan ke bawah tak perlu ada financial underwriting. Okay. AML due diligence ni, CDD ni ataupun high risk customer business, apa lagi, participant survey, semua ni tak payah nak fokus sangat sebabnya semua kriteria ni dah ada dalam borang. Okay, you just jawab je soalan tu dalam borang. Tak perlu nak ingat dah sebenarnya benda tu. Okay. And saya tak nak pergi detail. Yang ni you boleh baca. Nanti benda ni boleh ambil dalam kita punya portal. Okay. Boleh baca sebab senang sangat nak faham. Okay. Now, kita bercerita tentang rider. Yang pertama sekali, accelerated disability. So, macam saya bagi tahu tadi, kita punya produk ni, iFlexi Protect ni, dia merupakan satu produk yang cover death sahaja. Dia tak cover TPD. Okay. Sebab tu kalau orang tu dia punya concern adalah budget. Kalau dulu iCare Rahmat harga dia lebih mahal sebab dia dah lump sekali death and TPD. Tetapi sebab kita dah pecahkan death and TPD, lain-lain harga dia lebih murah. Kalau orang tu tak ada duit sangat, you tak payah fikir tentang TPD, you letak dulu death. Next time kalau dia ada duit, tambahlah TPD. Ni boleh tambah bila-bila masa je. Okay. Accelerated disability. Okay. Yang lain-lain ni pun boleh tambah juga. Now, kita pergi kepada accelerated disability. Apa yang dia cover? Okay. Accelerated disability ni dia cover total permanent disability. Okay. Total permanent disability dia cover and old age disablement, TPD and OAD. Kalau sebelum ni
kalau sebelum ni dia punya kita punya IK Rahmat dia cover death, TPD, OAD, tetapi sekarang hanya cover death sahaja. Kalau dia nak TPD dan OAD, dia kena tambah accelerated disability rider. Okey, yang mana dia punya coverage tu accelerate. Okey, accelerate maksudnya kita ambil daripada sum cover. Okey. Lepas tu dan dia boleh ambil sehingga umur 90 tahun, okey, yang mana death TPD ni kita akan cover sehingga umur dia 66, net birthday dia, and selepas umur 66 dia bertukar menjadi OAD. Okey, you kena faham yang produk ni, OAD ni tidak ada dekat company lain. Ini you kena pegang and you kena yakin and you kena confident dengan our product yang produk kita adalah satu-satunya produk yang ada OAD. OAD yang melindungi pada hari tua. Kalau company lain dia hanya ada TPD yang mana cover sehingga orang tu umur 65 tahun or next birthday dia 66 tahun. Okay, so dia hanya cover gitu je. Sekiranya klien umur dia 65 tahun ke atas, dia dah tak cover apa-apa dah. Dia hanya cover death sahaja. So kalau klien tu sakit ke apa ke, hilang upaya lepas umur 65 tahun, dia tak akan dapat dah. Dia hanya tunggu mati je baru dapat benefit ni. Okey, itu syarikat lain. Tetapi syarikat kita ada OAD yang mana selepas umur 65 tahun pun masih lagi cover sekiranya berlaku kehilangan upaya. Okey. Kehilangan upaya tu dia dalam bentuk macam ni . Ada 5 benda, okey, ada 6 benda yang mana daripada 6 ni kalau dia tak boleh nak lakukan 3 daripada 6 ni kita terus bayar TPD. Okey, contohnya tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak guna toilet sendiri, kena pakai pampers, tak boleh nak mandi sendiri, kena orang mandikan, tak boleh nak pakai baju, kena orang pakaikan baju, or tak boleh nak makan, kena orang suap ataupun kena masuk melalui tube. Okey, dia 3 benda ni je. And benda ni mesti kekal selama 6 bulan. Dia tak boleh macam sehari 2 hari je tak boleh terus kita bayar. Tak. Dalam masa 6 bulan kita observe kalau continue tak boleh nak buat 3 benda dalam 6 perkara ni selama 6 bulan kita akan bayar dia . Kita akan bayar dia punya TPD. Okey. Okey. Kalau umur orang tu 18 tahun ke bawah, kita hanya cover presumptive disability. Kalau umur dia 18 tahun dan ke atas, kita cover ketiga-tiga, gainful work, occupational business, presumptive disability dan juga activities of daily living. Yang ni. Okey. Yang ni kalau orang tu umur 18 tahun ke atas kita cover tiga-tiga, tapi kalau 18 tahun ke bawah kita hanya cover kat sini je. Okey, kehilangan kehilangan kedua-dua belah mata, buta dua-dua belah mata kita bayar. Okey. Tu kehilangan tangan daripada wrist dan ke atas ataupun ankle dan ke atas kita akan bayar. Permanent loss of sight in one eye. Tadi kita cakap dua-dua, ini satu belah mata pun kita cover juga. Okey. Okey. Tu je. 1 2 3 ni kita kena ingat. Kalau orang tu umur 18 tahun dan ke bawah, dia hanya cover presumptive disability. Okey. Kalau dia 18 tahun ke atas, kita akan cover semua sekali. Okey. Kena ingat tu. Now, OAD pula. Kalau tadi TPD dia ada 6 benda. Tak boleh buat 3 daripada 6. Tapi OAD dia ada 5 sahaja. So, kalau dia tak boleh buat 3 daripada 5 perkara ni, contohnya tak boleh guna toilet sendiri, tak boleh berjalan sendiri, tak boleh mandi sendiri, makan dan juga pakai sendiri, kita akan bayar dia OAD. Sama banyak juga dengan TPD. Okey.
So inilah kelebihan yang ada pada Hong Leong yang mana tidak ada dekat syarikat lain. You have to be confident and you carilah, you buat Google lah, ada tak company yang provide OAD. Memang tak ada. Okay. So siapa umur 65 tahun ke atas, benefit akan hilang, tinggal benefit mati saja. So kalau dia nak rasa benefit tu, kalau dia sakit nak rasa benefit masa dia hidup, umur 65 tahun ke atas memang tak ada dah. Okay, tunggu mati je baru dapat benefit. Tapi kalau dekat kita ni umur 65 tahun ke atas pun kalau berlaku lagi hilang upaya, masih lagi kita ada peluang untuk merasa apa yang kita bayar selama ni. Okay, so bagusnya Hong Leong ni, you kena be confident dengan produk kita. Okay. Accelerated Disability Rider ni sama juga, lebih kurang dengan dia punya ni tadi. Masa person cover dia mesti 30 hari dan ke atas, maksimum umur dia 70 tahun, untuk expiry 90 tahun. Okay. Kalau next birthday dia apa tu, kalau dia cover sampai umur 60, of course lah umur 50 je lah. Okay. Coverage sama dia, same as basic coverage. Okay. Right, Accelerated Disability Rider kita akan bayar minimum 10,000. Okay. And then okay, kalau kita nak tukar, change in rider cover, kita boleh tukar. Let's say dia kita buat sum cover dia 100,000, kita nak tukar, nak jadikan 50,000, nak kurangkan. Kita boleh tukar. Dia kena tukar at the next basic contribution date. Boleh tukar tau. Kadang-kadang rasa macam klien kata letaklah dulu 50,000, lepas tu dia ada duit lebih, dia nak tambah sum cover juga, nak tambah disability rider, nak tambah juga, boleh buat. Tapi next due date. Okay. Okay, increase of rider sum cover after end basic contribution. Okay, kalau dia nak increase boleh, tetapi tengok kepada dia punya sustainability dia. So ini kita tak perlu nak fikir banyak, sebab benda ni bila dia nak tambah, kita kena bagi dekat kita punya customer service, dia orang akan kira boleh tambah ke tak, berapa boleh tambah ke tak. Okay, sebabnya kalau dia nak tambah, ada kemungkinan besar dia kena tambah bayaran. Contoh kat sini single top up ataupun regular top up. Okay, yang ni kita tak erti nak kira. Yang ni apabila klien tu nak tambah, kita bagi tahu dekat kita punya HQ, nanti HQ akan buat BI baru and dia akan bagi tahulah kena tambah bayaran ataupun tak. Okay, most probably akan ada tambahan. Kalau tak nak mahal, letak regular top up. Kalau nak regular additional contribution, ataupun kalau dia nak letak one lump sum, dia boleh bagi single additional contribution. Okay. Okay, Accelerated Disability Rider ni dia tak boleh, tak akan cover benda yang self-inflicted injury. Maksudnya orang tu cederakan diri dia sendiri, memang tak boleh. Disebabkan alkohol tak boleh. Okay. Disebabkan pekerjaan tu, contoh military, dia menggunakan senapan dan sebagainya, disebabkan benda tu dia cedera, tak boleh. Dalam keadaan perang tak boleh. Okay, so yang ni semua saya tak nak buang masa, you boleh baca, ni senang je. Okay, boleh baca apa benda yang not included. Okay, lepas tu accelerated critical illness. Okay, accelerated critical illness adalah kita boleh tambah coverage untuk critical illness. Okay, untuk cover 36 jenis critical illness. Okay, daripada sum cover kita lah, sebab dia accelerated, setakat ni dia belum ada lagi additional. So apabila kita ambil accelerated, andai kata kita ambil sum cover kita 100,000, kita ambil accelerated 90,000. So apabila kita terkena 36 jenis critical illness ni, company akan bayar 90,000. So apabila meninggal, tinggal 10,000 lah lagi, sebab dia ambil daripada basic sum cover kita. Dia panggil accelerate. Okay. Kalau additional lain, additional dia tak campur. Okay. Tetapi nasihat saya, andai kata klien nak additional, kalau you nak tambah dekat sini agak mahal, you boleh bagi Fit CI yang bagi jam tu. Okay. Fit CI tu harga dia RM100 je untuk semua orang. Okay. So dia tidak membebankan sangat. Okay, kalau ambil kat sini, katakan 50,000, dia nak tambah lagi, ambil Fit CI. Okay, you dapat 2 sijil. Okay. Alright. So
dia akan bayar untuk 36 jenis critical illness, okay, and dia akan bayar untuk angioplasty, other invasive coronary artery disease semua ni, okay. Dia boleh claim payment 10%, okay. Okay, in the event of subsequent CI, the remaining rider sum cover will be payable. Saya dah buat angioplasty ni, lepas tu kena lagi lepas tu heart attack lagi, nak kena buat angioplasty lagi. So kita akan bayar daripada the remaining rider of sum cover. Okay. Ini adalah 36 jenis critical illness. Semua company pun sama juga sebab 36 jenis critical illness adalah penyakit yang dikeluarkan oleh bank negara, yang mana semua company insurans dan takaful kena follow the same thing. Cuma nama je kadang-kadang dia tukar. Okay, nama dia tak sama tapi sebenarnya penyakit tu lebih kurang sama. Okay. Alright. Dia punya eligibility nak ambil rider ni pun sama juga macam tadi. Okay. Rider paling rendah 10,000. Okay, kalau nak tukar pun sama juga macam term yang tadi. Okay. Right, daily hospital benefit. Daily hospital benefit ni dia sesuai untuk orang yang masuk ward dan nak dapat income. Okay. Berapa banyak income yang nak dapat terpulang kepada dia. Satu unit bersamaan dengan RM50. Kalau nak RM100 kita kena letak 2 unit. Kalau nak RM300 kena letak 6 unit lah. Okay. 6 unit bersamaan ni RM300. Maksimum adalah 10 unit, which is RM500 sehari. So kalau masuk ward 2 hari, dia dapatlah 2 hari punya bayaran. Kalau dia ambil 100, dapatlah 200 kalau 2 hari. Kan? So daily benefit ni actually dia depends, nak letak banyak mana dia depends kepada sum cover. Kalau you letak sum cover tu 40,000 dan ke bawah, most probably you boleh letak 1 unit sahaja. Tapi kalau 50,000 dan ke atas, boleh letak 2 unit, 3 unit, 4 unit. Lagi besar sum cover, lagi banyak daily hospital benefit yang you boleh letak. So kalau letak kecil sangat sum cover, janganlah terkejut lepas ni, kenapa tak boleh nak letak daily hospital benefit? Memang tak boleh sebab sum cover dia kecil. Tapi kalau you letak besar, okey, boleh. You nak letak berapa banyak pun boleh. Okey. Hospital income benefit ni, okey. Okey, untuk juvenile and non-income earner, dia boleh maksimum 2 sahaja. Okey. 2 unit saja. Tapi untuk adult boleh sampai 10. Okey, yang ni pun sama juga. Okey, Medi-Awni. Medi-Awni merupakan long term hospital and surgical benefit. Dia ada 3 plan iaitu RM200, RM300 dan RM500. Okey. So terpulang kepada klien nak ambil berapa. Tetapi kita kat sini kita ada million extra yang mana walaupun cover plan 200, kita boleh terus push dia punya limit sehingga 1 juta. Okey. So dia punya coverage term ni follow je kita punya coverage term yang nak masuk tadi, yang mana kalau juvenile 30 hari umur paling rendah. Okey. Okey, setiap orang boleh ambil 2 Medi-Awni kalau dia nak, tapi bagi saya tak perlu ambil sampai 2 sebab kalau kita ambil million extra, kita punya coverage dah sampai 1 juta. So I don't think you need to have another medical card lah membazir duit. Okay. So 2 medical card ni saya selalu tak pernah fokus walaupun kita boleh 2 medical card. But for me tak perlu sebab benda ni redundant. Okay. And package kita ni kita boleh extend kepada family sehingga 10 orang di dalam satu sijil. Kalau let's say kita ambil, kita boleh bagi dekat mak ayah kita boleh bagi dekat spouse dan anak-anak. Yang penting dia bukan anak, kalau anak 7 orang macam mana? Tak, kalau kita tak letak mak ayah boleh 7 orang, boleh 8 orang, boleh 9 orang. Okey. Dengan syarat kita kena remove lah mother, father and spouse ni. Yang dengan syarat total campur-campur ni tak boleh termasuk kita, tak boleh lebih daripada 10 orang. Okey. And package dia, let's say kita ambil package 500, yang lain pun boleh follow package 500. Dia tak boleh kalau kita ambil package 100, 200, orang yang lain bawah kita ni ambil package lagi mahal, tak boleh. Anak boleh ambil package 300,
spouse boleh ambil package 200, kita boleh ambil package 500. Kalau kita ambil package 300, kita nak bagi spouse 500 tak boleh. Okay, kita kena follow. Okay, and kita ada deductible punya option. Okay, deductible punya option ni ramai sangat yang keliru, ramai sangat yang tak faham. Okay, ramai yang tak faham maksud saya kat sini kegunaan deductible tu untuk apa. Okay, so deductible ni sebenarnya untuk menjimatkan harga bayaran. Kalau kita ambil option 1, klien gunakan medical card, masuk wad, boleh terus dia guna medical card kita sebab dia cover from RM1 dah start cover dah. Sebab dia tak ada deductible, zero deductible. Okay. Of course harga dia ataupun cost dia lebih mahal lah kalau berbanding dengan yang lain. Okay. And option 2 ni, kalau klien tu masuk wad, dia punya bill dia RM10,000 saja. Dia tak boleh guna medical card kita. Okey. Sebab minimum dia kena guna selepas RM20,000. Contohnya dia masuk wad, harga bill dia RM25,000. So RM5,000 tu dia boleh claim dengan kita, RM20,000 tu dia boleh gunakan cara lain. Tak kira lah dia ada medical card lain ke, dia ada company punya coverage ke, dia nak guna duit dia sendiri ke. Okay, so dia boleh dia boleh guna cara lain dululah, selepas RM20,000 baru boleh claim dengan kita. Okay, and pre-retirement dengan post-retirement. Okay, pre-retirement ni sebelum umur kita 60 tahun, post-retirement selepas kita umur 60 tahun. Okay, so sebelum umur 60 tahun, RM20,000 pertama setiap tahun, bukan setiap kali masuk wad, dalam masa setahun, RM20,000 yang pertama tak boleh guna kad kita. Okay, kena guna cara lain. Whatever cara yang dia nak buat, duit sendiri ke, medical card lain ke, ataupun company dia cover. Okay, and selepas dia pencen, RM5,000 pertama tak boleh guna medical card kita, selepas tu baru boleh guna. Okay. Option ketiga lagi murah sebabnya RM20,000 pertama sebelum pencen tak boleh pakai, selepas pencen RM20,000 pertama pun tak boleh pakai juga. And option keempat, RM20,000 pertama tak boleh pakai tapi lepas pencen masuk wad terus boleh pakai kad kita. Okay. Okay, kegunaan dia begini. Untuk orang yang tidak ada medical card, kita guna option 1 sebabnya of course lah kita tak nak lah bagi dia nak guna duit dia sendiri RM20,000, mana dia nak check out RM20,000 kalau dia tak ada duit kan. So kita bagi option 1 dekat dia. Tetapi kalau klien tu dia dah ada medical card dah, dia kata saya dah ambil dah 10 tahun lepas medical card saya tapi dia punya limit tu tak banyak. Lepas tu kalau dia nak surrender, katakan dia nak surrender, sayang sebab mungkin dia dah accident dah masuk besi katakan. So kawasan yang masuk besi tu dah tak cover. So kalau dia surrender medical card tu, let's say in future dia cedera lagi kat situ, dia nak guna medical card kita tak boleh sebab pre-existing illness. So dia pun sayang lah nak surrender medical card tu, dia pun ambil additional untuk cukupkan limit tu. Katakan zaman dulu limit dia setahun RM80,000 je tau. RM80,000 ataupun RM100,000. Dulu-dulu 5-6 tahun yang lepas. So kalau dia masuk wad RM100,000 memang tak cukup lah. So macam mana dia nak buat? Dia menggunakan medical card dia yang lama dulu. RM20,000 pertama tu dia gunakan medical card yang lama. Lepas tu dah RM20,000 selepas tu dia start guna kita punya medical card. Anda kita letak RM1,000,000, so sampai RM1,000,000 dia boleh guna. RM20,000 hingga RM1,000,000 dia boleh gunakan medical card kita. So dia tak payah nak surrender medical card dia yang lama tu, dia boleh guna dua-dua. Okay, kalau dia sayang dia boleh gunakan dua-dua. Okay, so of course lah harga kita lebih murah lah sebab most probably dalam masa 10 tahun tu mungkin dia tak akan guna pun medical card ni sebabnya dia duk guna medical card dia lama. Kalau less than 20k dia asyik duk gunakan medical card yang lama. So probability untuk dia gunakan kad ni adalah kurang sebab tu harga dia akan jadi lebih murah. Sebab risiko yang company tanggung untuk option 2 dan option 3 adalah murah. Okey, untuk option yang keempat pula dia dibuat khas untuk orang yang bekerja dan ada medical card daripada syarikat. Contohnya orang tu kerja bank ke, kerja TNB ke, kerja apa-apa syarikat lah yang company dia dah bagi medical card. So selalunya orang ni and true enough you all sebab saya baru-baru ni 2 hari lepas ada seorang yang memang sangat successful, kerja bank pun dah lama, kerja international bank
cakap dengan saya, Jeff, I nak buat medical card dengan you. Saya pun terkejut tau. Saya kata, macam mana you boleh tak ada medical card? Yalah, dulu saya kerja bank, bank semua cover, China ni tau. Bank semua cover mah, dia kata. So sekarang I dah kerja sendiri, so I dah tak ada medical card. Saya pun terkejut tau. Sebab actually ramai sangat kawan-kawan saya yang kerja dekat bank dulu sampai sekarang tak ada medical card sebab dia nak fikir yang company cover dia. And those people yang kawan saya dulu yang kerja dekat Malaysia Airlines dulu tak sebab coverage Malaysia Airlines bagi tinggi kan. So tak fikir langsung nak ambil medical card. Sekarang apabila berlaku COVID, masing-masing dah kena terminate, masih menggagau nak cari medical card. Okay. Kalau waktu tu dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi, nak apply medical card pun dah kena reject. Kan, sesayanglah. So untuk elakkan benda ni terjadi, sebab tu kita create option 4 ni. Option 4 ni, masa dia kerja, of course dia tak akan pakai medical card kita untuk 20,000 pertama. Tetapi kalau medical limit dia, kadang-kadang certain company dia tak bagi tinggi. Dia bagi limit mungkin 30,000 ataupun 50,000. Suddenly dia kena buat pembedahan bypass, dia kena 70,000 ataupun 80,000. Limit company dia hanya 50,000. So 50,000 pertama dia boleh claim menggunakan company dia. Selepas 50,000 tu dia boleh guna medical card kita. As long as lebih je 20,000 dia boleh guna medical card kita. Sampai 1,000,000 kita cover. So dia tak perlu risau, dia punya limit dekat company dia bagi kecil dan sebagainya. Dia tak perlu risau sebab dia boleh top up menggunakan medical card kita. Okay, selepas dia pencen umur 60 tahun ke atas, dia masuk ward je, dia dah boleh guna medical card kita. Okay, so option 4 ni, kalau you jumpa klien yang dah sibuk kata company dah cover dan sebagainya, cakap dengan dia, kalau company tu tutup, dia bagi lagi tak medical card tu? Kalau company tu offer VSS, medical card tu still dia offer lagi ke tak? Kan? And anda kata you cedera, balik kerja, accident, kena potong kaki ke, accident hilang kaki ke, you dah tak boleh kerja, adakah company masih lagi nak bagi medical card untuk you? Tak dah, tak ada dah. So cara terbaik adalah kalau dia concern sangat pasal bajet, bagilah option 4 ni. Memang murah option 4 ni. Okay, anda kata dia ambil option 4, lepas tu dia tiba-tiba kena buang kerja. Dia nak cover jadi option 1. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh buat request for change untuk tukar option 4 jadi option 1. Jangan risau. Yang penting dia ambil mula-mula masa dia kerja ni, harga dia murah sebab dia ambil option 4. So kat sini option 1 hingga 4, harga paling murah sekali adalah option 3. Okay, sebab dia punya coverage lebih kurang berbanding dengan yang lain. Okay. Kalau siapa nak tanya, you just tanya saya tau. Sebab hari ni kan hari Jumaat, so saya pun tak nak drag terlalu lama. Okay. Kalau you nak tanya, tanya terus. Okay. Medi-Awni ni, kalau kita ambil, 30 hari pertama tak boleh guna untuk all illness. All illness tak boleh guna, kecuali accident sahaja. Okay. Okay, so waiting period adalah 30 hari. Selepas 30 hari, kalau demam-demam biasa dah boleh guna sebab dia bukan specified illness. Tetapi kalau specified illness, dia kena tunggu hingga 120 hari baru boleh guna. Maksudnya selepas 4 bulan baru dia boleh guna. Specified illness ni contohnya hypertension, diabetes, nose, ear, sinus dan sebagainya. Benda-benda ni yang melibatkan penyakit-penyakit yang pelik-pelik ni, 120 hari baru boleh guna. Subject to 2 years contestable period. Selalunya kalau dia ambil selepas 120 hari, tiba-tiba dia kena kanser ataupun dia kena diabetes. Okay. So, dia boleh guna medical card ni, tetapi dia kena pay and claim dulu. Selalunya company akan tengok, akan buat investigation, adakah dalam masa sebelum dia ambil medical card dengan kita ni, dia dah ada penyakit. Sebab tu kita ada 2 years contestable period. Maksudnya kita boleh contest dia punya health condition tu. So kita check, kita akan selalunya company Honlia akan hantar surat dekat semua klinik dalam lebih kurang 10 km radius daripada tempat tinggal dia, dekat kampung dia, dia akan check
sama ada ke customer ni ada record dengan klinik-klinik yang mengatakan dia pernah ada penyakit ni. Kalau tak ada, okey, dia boleh terus gunakan medical card kita. Okey. Kalau ada, automatically kita akan cancel medical card dia and kita akan bayar balik duit yang dia dah bayar lah. Okay, sebab kita consider dia menipu. Dia try to hide dia punya pre-existing illness. Okay. And medical card Medi-Awni ni kalau dia tak claim, setiap tahun kita akan increase dia punya medical limit. Okay, dia punya limit. Okay, kalau katakan tahun pertama kita punya limit 120,000, selepas 5 tahun dia akan naik 10%, jadi 132. Okay, okay, lepas tu dia akan lepas tu let's say dia ada claim, kita tak bagilah naik. Tapi kalau dia tak ada claim, naik lagi 10%, naik lagi 10% sehingga 50% maksimum lah. Okay. Okay, so 5 kali naik. Boleh 5 kali naik sehingga 50%. Tetapi dalam period, let's say dalam period 5 tahun tu ada claim, so next tu kita tak akan naikkan lah dia punya coverage. Okay. But this one you tak payah nak pening kepala. Sebab kalau you ambil million extra dah sampai 1 juta dah, you tak fikir pun nak naik 10% ni. Ini untuk orang yang kita tak ambil million extra. Katakan orang tu budget constraint sangat, ambil million extra pun dia tak mampu. Okay, ini sangat membantu dia lah. Okay, sebab kalau tak ada million extra, coverage setahun hanyalah 120,000 sahaja. Okay. Alright. So, apa perbezaan antara 3 package ni? Okay, plan 200, 300 dan 500. Okay, perbezaan dia adalah daripada segi hospital room and board, harga bilik dia. Kalau plan 200, harga bilik dia maksimum 200. Harga 500 lah dia ikut tu. Okay. Tetapi tak ada masalah sebenarnya kalau klien kita harga bilik 200, dia nak harga bilik 300, boleh. Dia boleh tambah duit dia sendiri RM100 setiap hari. Okay. Kalau dia nak, tak ada masalah. And perbezaan yang kedua adalah daily cash allowance. Sekiranya klien kita ni masuk ward disebabkan accident dekat mana-mana highway yang dalam Malaysia ni, highway yang di bawah penjagaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Okay. So dia boleh claim RM200 sehari. Okay, daily cash allowance. Kalau masuk ward 3 hari, dia boleh claim RM600 lah kali 3. Okay, ni perbezaan kedua. Dan perbezaan ketiga, sekiranya orang tu masuk ward kerajaan, kalau dekat tempat dia tu tak ada ward private, hanya ada hospital kerajaan saja. So dia nak masuk, hospital kerajaan, dia boleh claim daily cash allowance untuk government hospital RM100 sehari. Okay. Yang lain tu kalau you tengok kat sini, yang lain tu sama je. As per charge. Okay. Sama je semua. So perbezaan dia adalah kepada 3 benda ni saja. Sebab tu saya sarankan dekat klien saya sarankan hanya plan 200 saja and tambahlah million extra. Sebab antara plan 200 dan 300 perbezaan sangat ketara, harga dia mahal. Sama juga dengan 300 ke 500 and you cuma dapat perbezaan 3 benda ni je. Okay, so kalau saya, let's say saya ambil plan 200, kalau saya nak ambil bilik 300, let's say saya masuk ward 10 hari, saya tambah RM100 baru RM1,000. Compare tu saya kena bayar forever harga yang mahal. Plan 300 mahal. So nasihat saya kalau klien nak ambil yang kita, bagilah plan 200 tambah dengan million extra. Lepas tu you bagi hospital benefit. So andai you bagi hospital benefit RM100, kalau klien tu masuk ward, dia ambil bilik 300, walaupun dia bayar dengan cash duit dia RM100 ni, dia keluar ward je dia boleh claim balik RM100 daripada hospital benefit, dapat balik duit dia. Kan? Itu cara dia lah. Tapi kalau klien tu memang kaya banyak duit, why not just bagi je lah package plan 300 dan 500 ni. Okay? Tak ada beza. Okay? Alright, kita pergi kat sini pula. Ni daripada segi bilik. Yang ni pula, ICU kita cover as per charge. Okay, as per charge. Customary charges ni maksudnya reasonable and customary charges ni maksudnya reasonable lah. Kalau hospital tu dengan hospital lain dia tak boleh dah terlalu banyak perbezaan dia. Okay, and kita tahu hospital tu rate dia berapa. Okay, sebabnya dulu-dulu pernah ada case
yang mana insurance agent dia berkomplot lah dengan hospital, suruh charge mahal-mahal, and dia kongsilah daripada situ, dia dapat claim tu dia bagilah sesama dia orang. Okey, situ maksudnya itu tidak jujur. Okey, apabila benda tu berlaku, sebab itulah sekarang ni company keluarkan walaupun as per charge must be reasonable as customary charges. Okay. So tak boleh simply letak harga. Hospital tak boleh main suka-suka letak harga dia. Dia mesti reasonable. Okay. But kita cover 100% lah. Dia masuk ICU ke. Lodger expenses ni, okay. Andai kata anak kita masuk ward, kita pergi jaga dia dekat hospital, kita request for extra bed. Okay. And then extra bed tu dia masukkan dalam charge tu sekali, itu pun company akan cover lodger expenses. Okay. And anda kata hospital, bila kita minta extra bed tu datang sekali dengan makan minum untuk penjaga, and diorang charge sekali dengan harga bilik pun kita cover juga. Okay. Hospital supplies, whatever supplies, jarum ke, ubat ke sebagainya, kita akan cover as per charge. Surgical fees, kalau perlu buat surgery, pun kita cover juga, including pre-surgical assessment. Kita jumpa doktor discuss dengan kita, nak kita kena perlu buat surgical ni macam ni, method dia macam mana. So semua tu kan harga consultation tu kan semua berbayar kan. Semua tu pun kita bayar. Okay. Specialist visit. Masa kita duduk dalam hospital, specialist datang visit, ataupun post surgical surgery care sehingga 60 hari, kita akan cover. Okay. Lepas tu anesthetic, operation theatre cost kita cover, organ transplant pun kita cover. Okay. Kena ingat organ transplant ni kita kalau orang tu memerlukan pembedahan untuk pemindahan buah pinggang katakan, dia cover kita saja kalau kita ada medical card. Orang yang derma tu dia tak cover tau sebab dia tak ada medical card, dia cover kita saja. So jangan fikir kita, let's say adik-beradik kita nak dermakan buah pinggang untuk kita, kos untuk buka dia punya perut tu, nak keluarkan buah pinggang dia tu, kita tak cover, dia cover hanya untuk kita sahaja. Okay, kena ingat tu. Day surgery kalau kita pergi tak masuk ward tapi kita kena buat surgery, tetap kita cover, pay and claim. Ambulance fee, in hospital physician visit, let's say kita duduk dalam hospital, doktor datang visit, ataupun kita kena buat fisioterapi dan sebagainya pun as per charge. Okay. Pre-hospitalization. Mula-mula kita pergi jumpa doktor dulu. Kita pergi hospital, kita jumpa doktor. Lepas tu tiba-tiba doktor kata, oh you kena, sorry Ayu, makanan cover lah. Sorry saya tak perasan tadi. Makanan cover kalau dia dah masuk sekali dengan tu. Tapi kalau benda tu charge dia berlainan tak cover. Kalau dia dah packagekan sekali, cover. Sabaria perlu deposit ke tak? Okay, hospital ada yang ada deposit, ada tak. Contoh sekarang kita dengan hospital pantai dekat Ipoh, tak perlu ada deposit. Okay, tengok kepada hospital. Setengah-setengah hospital dia minta deposit. Okay, itu bukan kita punya polisi, itu hospital punya polisi. Okay, kalau boleh kita nak cover 100%, tapi setengah hospital ni dia macam tak yakin, dia takut anda kata medical card kita tu tak boleh pakai, sementara menunggu kan, sebelum masuk ward tu kan kita ada kena duduk dekat tempat menunggu, sementara kita dapat guarantee letter tu kan, so dia charge kita dulu RM300. So kalau kata guarantee letter tiba-tiba tak dapat, so kita kata tak apalah, kita nak pergi ke hospital kerajaan lah. So whatever treatment yang dia dah buat kat kita sehingga nak tunggu guarantee letter tu, dia akan tolak lah daripada deposit tu. Okay, sebab tu dia minta deposit untuk cover hospital tu sendiri, walaupun kita dah cover 100%. Dia untuk menyelamatkan hospital tu lah, andai kata sesuatu yang tidak diingini berlaku, lepas tu tiba-tiba tak cover, so hospital pun nak jaga dia punya income jugalah. Okay. Alright. Post hospitalization, selepas masuk ward, keluar daripada hospital, kita akan cover sehingga 60 hari. Let's say follow up dan sebagainya, kita akan cover. Okay. Lepas tu post hospitalization, alternative treatment,
kita cover RM1,000 ataupun 10 kali visit per rider year. Okay. Okay, now kita pergi kepada ni outpatient treatment. Outpatient treatment, kalau katakan kita accident, kita pergi dapatkan rawatan, jumpa doktor, patah tangan dan sebagainya, doktor simen, lepas tu tak perlu masuk ward, kita boleh claim. Lepas kita masuk ward, kita bayar-bayar, lepas kita pergi hospital, jumpa doktor, bayar-bayar, lepas tu kita boleh claim balik. Okay, emergency accidental outpatient. Okay. Emergency dental treatment, accident, lepas tu terhentak, mulut kita kena steering ke patah gigi kita, kita terpaksa ambil rawatan dental treatment disebabkan accident, boleh kita claim. Okay? Tetapi kalau kita nak pergi buat brace, nak pergi betulkan gigi, nak buat nak putihkan gigi, semua tu tak cover lah sebab itu lebih kepada kosmetik. Tapi kalau disebabkan accident boleh. Okay. Outpatient physiotherapy treatment pun boleh selama selama 60 hari post hospitalization. Okay. Dan dalam masa 90 hari apabila kita discharge daripada ward, untuk outpatient untuk surgery, memang kita akan cover. Okay. Contohnya outpatient treatment ataupun kidney dialysis, kita cover as per charge. So kalau kita ambil million extra, cover sampai RM1,000,000. Kalau syarikat lain saya dah go through dah, syarikat lain punya quotation, diorang ada limit setahun berapa boleh pergi kidney dialysis, cancer treatment outpatient punya. Sebab kidney dialysis ni harga dia mahal. Sekali buat kidney dialysis tu harga dia beratus-ratus tau. So kalau kena pergi seminggu 2 kali tu memang harga dia sangat mahal. So kita sangat bertuah sebab Hong Leong ni dia cover as per charge. So kalau kita ambil million extra sampai 1.12 juta lah setahun dia akan cover. Okay. So untuk kalau kita ambil ni tak payah nak risau-risau dah. Okay. Alright, intraocular lens ni kalau kita terpaksa tukar lens mata kita, contohnya kalau kita kena jangkitan kuman dekat kita punya kantar ataupun kita kena kaca, tercucuk kantar kena tukar, kantar kita cedera, ataupun contohnya bola tiba-tiba pop kena dekat mata kita and kita punya lens tu cedera, ataupun kita kena cataract, perlukan pembedahan tukar lens tu, itu kita cover 3,000 sebelah mata. So dua-dua belah mata jadi 6,000 lah per lifetime. Sekali saja for lifetime. Untuk home nursing, kalau kita perlu penjagaan di rumah, sehari company akan cover RM60, RM80 ataupun RM120. Ini salah satu perbezaan lagi untuk setiap package. Okay. Kita bayar untuk home nursing lah. Okay. Overall limit kalau tak ambil million extra, RM120,000 untuk plan 200 and paling mahal plan 500, RM300,000. Okay. Lepas tu emergency evacuation ataupun repatriation, anda kata kita pergi overseas, lepas tu kita jatuh sakit dekat overseas. So limit per event adalah RM250,000. Dengan syarat kita pergi dekat overseas tu bukan tujuan untuk buat medical treatment. Kita pergi untuk bercuti dan sebagainya, kerja ke, tiba-tiba jatuh sakit kat sana, kita boleh claim sehingga RM250,000. Okay. Ataupun emergency evacuation, contohnya kita pergi mendaki gunung, Gunung Ledang ke, Gunung Tahan ke, ataupun Gunung Everest ke, tiba-tiba cedera and terpaksa menggunakan helikopter untuk menyelamatkan kita, keluarkan daripada kawasan tu, pergi ke tempat yang selamat ataupun pergi hospital. Kos helikopter tu katakan sekali pergi kos dia RM100,000 ke, so itu pun cover juga sehingga RM250,000. Okay. Lifetime limit dia tak ada. Setiap tahun kita akan refresh kita punya limit tu. Okay. Okay. And on top of that kita ada kita panggil million extra, yang mana kalau kita ambil terus cover RM1,000,000 tambah on top of kita punya medical limit tu, kita cover lagi RM1,000,000. Okay. Okay. Lepas tu
kita ada overseas treatment untuk selected surgeries. Bukan semua tau. Bukan semua boleh pergi buat overseas punya treatment. Okay. Treatment tu boleh kita buat dekat Hong Kong, China dan juga Singapura. And hanyalah yang terpilih saja. So kalau Million Extra, kita punya limit, kita ambil plan 200, 120,000, tambah sejuta jadi 1.12 juta lah. Okay, kalau 300,000 campur sejuta jadi 1.3 juta. Right? Okay, ini untuk overseas treatment. Pun lebih kurang juga. Logik, expense, hospital, surgery semua ini you boleh baca. Okay, you tak perlu nak ingat sebenarnya benda-benda macam ni. Apabila you buat quotation, dia akan ada satu page, dia panggil product disclosure sheet. Dia akan bagi you sejadual ni juga untuk klien baca dan juga sebelum you present tu you boleh baca. Okay, you tak perlu nak ingat benda ni semua tau. So, I boleh terangkan secara ringkas lah. Contohnya, ICU boleh cover sampai 75 hari, logik expenses as per charge dekat Hong Kong, Singapura dan juga China. Okay, and limit dia 250,000 walaupun as per charge 250,000 setahun. Okay, overseas treatment for lifetime, dia ada lifetime 2.5 juta. Okay, asyik nak pergi overseas je buat treatment boleh, tapi terhad kepada 2.5 juta sepanjang hayat kita. Okay. Okay, yang lain tu you boleh baca. Okay, apa treatment yang boleh dibuat sekiranya kita ambil overseas treatment ni? Okay, syarat pertama kita pergi overseas adalah kita pergi ke sana bukan reason kita untuk medical treatment. Kita pergi sana untuk tujuan lain tetapi kita jatuh sakit. Kita boleh buat kat sana. Okay, untuk kita pergi buat rawatan, kalau kita nak pergi ke overseas semata-mata sebab kita nak buat rawatan, boleh, okay, untuk person cover yang ambil overseas treatment ni, dia boleh buat untuk surgery disebabkan kanser, neurosurgery untuk otak, coronary artery bypass surgery, heart valve surgery dan juga major transplant surgery. Okay, sebab contohnya dekat China banyak buat transplant. Okay, dia orang nak beli handphone pun dia boleh jual kidney untuk transplant. Okay, so sebab tu ramai sangat orang pergi ke China untuk buat transplant. Okay, so ini boleh untuk benda-benda ni semua boleh, tetapi dengan syarat kita kena pergi dekat takaful operator, kita ada panel kita yang boleh tentukan sama ada kita ni layak ataupun tidak untuk pergi buat surgery dekat sana. Okay, but payment claim will be on reimbursement basis. Kena ada duit yang banyak lah, kita pergi sana buat treatment, balik kita claim balik. Okay. Ada yang tanya, Cik J buat muka ke? Surgery ke? Tidak. I tak ikut you. Ikhlas. Glory lain macam je. Pergi cucuk kat mana tu? Pakai medical card ke? jangan nak serius sangat lah pagi ni. Aduh, I ikut Datuk. Itu golongan marahan saja. Datuk-datuk je boleh pergi. Ada. Iklan. Amboi. Alright. Okay. Media Auni dia, person cover dia sama juga 30 hari. Dependent. Kejap saya tutup ni. Covered person must be 30 hari, maximum 70 hari, 70 tahun. Okay. Dependent parent kita, dia boleh ambil maximum dia, of course lah dia lebih daripada 30 hari sebab dia parent kita kan. So maximum 70 tahun. Okay. Spouse kita umur 18 tahun, macam Datuk kan. Ada cita-cita nak kahwin umur bini umur 18 tahun, boleh dah, boleh ambil 18 tahun sehingga 70 tahun. Okey. Lepas tu child 30 hari dan ke atas. Okey, sehingga 17 tahun boleh ambil. Lepas tu dia kena ambil untuk diri dia sendiri. Kalau kita ambil untuk diri dia, kita ambil plan tu untuk diri dia, apabila dia umur 17 tahun dan ke atas, plan tu automatically akan bertukar kepada diri dia. Ni bukan family plan tau.
Ni kita ambil plan untuk dia. Family tu plan tu bertukar jadi dia punya, so nama kita sebagai participant akan terkeluar. Tetapi kalau kita ambil family package, kita letakkan additional supplementary medical card dalam plan kita, automatically card dia tu dah tak boleh pakai, dia kena apply baru. Okay, so ada keburukan dia lah, bukan keburukan, kelemahan lah kalau kita ambil family plan ni untuk anak-anak, sebab apabila umur dia 17 umur dia kalau kita ambil daripada dia muda, kita akan cover sehingga umur 23 tahun. So lepas 23 tahun ni, okey, lepas 23 tahun tu kad tu dah tak boleh pakai, dia kena ambil kad lain. Tapi kalau kita daripada awal ambil polisi tu atas nama dia, kita sebagai participant, dia boleh cover dia sampai umur 90 tahun. Okey, so beza dia untuk family package dengan untuk kita ambil package yang satu persatu lah. Of course lah kita ambil satu-satu harga dia lebih mahal, tapi dia boleh sustain lebih lama. Okay. Alright. Change in deductible macam saya cakap tadi, change in deductible option boleh tukar deductible post and pre-retirement to or private military. Okay. So kalau kita ambil cukup setahun baru tukar. So kalau katakan sekarang kita punya anniversary bulan, katakan kita ambil tahun ni, bulan 10 ni kita ambil medical, kita ambil deductible 4, kata kita masih kerja. Lepas tu bulan 1 kena terminate, na'udzubillah min zalik. Kena terminate, tak ada kerja dah, nak tukar jadi option 1 balik. Boleh, kena tunggu setahun. Bulan 10 tahun depan baru you boleh tukar. Okay. Tetapi subject to approval daripada kita punya underwriter. Kita pun nak check juga kenapa dia buat macam tu. Adakah dia dah ada penyakit dan sebagainya. Kita akan check jugalah. Okay. Participant are not allowed to convert their existing medical rider to Medi-Auni to rider. Okay, yang mana ambil under plan Akhir Rahmat dulu tak boleh lah nak tukar kepada Medi-Auni tu. Sebab Medi-Auni ni di bawah dia attach dengan iFlexi Protect. Okay. Downgrade and upgrade boleh juga, subject to underwriting approval dan juga kena tunggu anniversary. Okay. Okay, ni saya dah cerita tadi. Okay. Waiver. Waiver ni hanya ada apabila kita ambil untuk orang lain. Okay, sorry. Waiver on critical illness. Okay, sorry, ini untuk diri sendiri. Waiver on critical illness ni, dia untuk cover diri kita sekiranya kita terkena critical illness. So apabila kita kena 36 jenis critical illness ni, all the future remaining contribution under the basic plan, tak termasuk RAC, all the future contribution kita, company akan tolong bayar, okay, sehingga tempoh matang, sehingga umur 90 tahun. Company akan tolong bayar untuk kita, kita dah tak payah bayar dah sijil takaful ni, okay, Medi-Auni ke apa semua tak payah bayar dah. Kalau kita ambil waiver untuk critical illness ni, okay, itu fungsi dia, okay. And last one, waiver untuk orang yang kita jaga. Contoh kita ambil untuk anak kita. Okay, apabila kita kena, apabila participant ataupun bapa dia tu, ataupun participant tu lah, dalam tempoh CJ tu, sebelum umur dia 65 tahun, dia kena TPD. Pun bapa dia ni tak payah bayar dah sijil untuk anak dia ni. Tak payah bayar dah. Sebab Hong Leong akan tolong buat caruman. Okay. Ataupun dia meninggal. Okay, dia meninggal pun sama juga. Tak payah bayar. Hong Leong akan tolong bayar sehingga anak tu berumur 90 tahun. Okay. Right. So itu fungsi untuk waiver kalau kita ambil untuk anak-anak. Okay. Kalau kita takut apa-apa berlaku dekat diri kita, dia orang ni tak mampu nak bayar. So ini adalah satu option yang kita boleh bagi untuk anak kita. Yang ni penting juga kalau kita ambil untuk package, kalau kita nak buat apa-apa package untuk education. Sebab kalau kita meninggal, tak ada orang nak tolong sambung buat caruman untuk anak kita kan. So apabila kita ambil waiver for Payocare ni, syarikat Hong Leong ni akan tolong buat caruman untuk anak kita. Okay. Okay, itu saja. Setakat ni boleh faham tak? Sekarang kita nak pergi ke benefit. Untuk buat illustration ni,
kita buat minggu depan sebab dia panjang sedikit. Dia pun ambil masa juga sebab Excel ni dia slow sedikit. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Sekejap saya tengok. COVID-19 cover, tapi kita kena ingatlah COVID-19 ni dia tak masuk hospital swasta tau. COVID-19 ni dia masuk hospital kerajaan. So dia dapatlah benefit hospital kerajaan tu yang daily cash benefit. Ayu masuk hospital overseas tu yes, pay and claim. Okay, bayar dulu, balik Malaysia, hantar report everything, kita akan bayar balik, reimburse. See? So COVID-19 memang cover. Cover untuk tu sahajalah sebab untuk perubatan semua tu kerajaan dah cover. Kita dapat daily hospital allowance untuk hospital kerajaan dan juga kalau kita ambil hospital benefit tu kita dapat tu juga. Dua-dua sekali kita dapat. Okay, now saya nak pergi ke contoh ni andai kata di sini Atan Atan male basic umur dia 30 tahun, non-smoker kelas 1. Dia ambil basic sum cover 100,000. Dia ambil rider dia ambil accelerated disability, Medi-Only, deductible 1, hospital income benefit 2 unit RM100, waiver contribution on critical illness. Okay, dia ambil sampai umur 80 tahun. Okay, bayaran dia setahun 3,500. So sekarang umur dia 30 tahun. Apa-apa hospitalization, kalau dia masuk hospital dia boleh gunakan Medi-Only dia boleh gunakan hospital income benefit. Contohnya pada umur 35 tahun, dia kena denggi masuk hospital, dia boleh gunakan Medi-Only dan juga boleh claim hospital income benefit. Lepas tu pada umur 40 tahun dia kena heart attack pula. So dia boleh gunakan waiver sebab dia ambil apa ni? Waiver of contribution on critical illness. Okay, waiver of contribution ni dia maksudnya dia dah tak payah bayar dah CJ ni sampai umur dia 80 tahun. Okay, lepas tu pada umur 50 tahun, kesian si Atan ni. Umur dia 60 tahun dia kena disable pula. Dia kena TPD, okay. Dapat lagi pula bayaran 50,000 sebab dia ambil accelerated disability 50,000. Okay. Dia macam saya cakap, plan ni dia jalan je walaupun dia dah ada TPD. Okay, dia jalan juga. Lepas tu umur 70 tahun dia pun meninggal. So dapatlah lagi 50,000 sebab dia ambil 100,000, kita dah bayar 50,000 untuk disability, ada baki lagi 50,000. Kita bayar additional 50,000 untuk waris dia. Tetapi andai kata dia tak mati, dia hidup sampai umur 80 tahun, kita akan bayar dia maturity benefit. Okay. Okay, senario yang kedua. Usyuk dia 30 tahun, kelas 1, non-smoker. Dia ambil sum cover 100,000, dia ambil disability, Medi-Only 200, deductible option 1. Family extension, dia ambil untuk anak-anak dia dan juga wife dia, deductible 1. Okay, apa lagi? Wife dia umur 30 tahun, anak umur 5 tahun dan 10 tahun. And dia ambil hospital income benefit 2 unit. Okay. Umur 30 tahun, lepas tu dia kena viral fever pada umur 40 tahun, dia boleh gunakan Medi-Only dan juga hospital income benefit. Lepas tu dia meninggal pada umur 70 tahun. So kita akan bayar dekat wife dia ataupun waris dia RM100,000 mengikut basic sum cover lah sebab dia tak ada claim apa-apa sebelum tu. Tetapi andai kata dia hidup, kita akan bayar dia account value. Okay. Okay, kalau nak tengok account value boleh tengok kat sini. Surrender ni. Semakin lama makin banyak lah account value dia. Okay. Pada umur 80 kita akan bayar dia RM546,000. Ada yang confused tau. Nah, apa itu senario X, senario Y? Senario X ni kita buat projection based on 2% and scenario Y based on 5%. Okay. Projection ni adalah atas arahan Bank Negara. Kalau dulu semua projection kita buat 9%, tapi sekarang kerajaan cakap buat dua projection, 1 2%, 1 5%. Untuk tunjuk kat klien, andai kata negara kita ni every year kita punya perkembangan hanya 2%, inilah yang kita akan dapat. Tapi kalau every year 5%,
inilah yang kita akan dapat. Tapi based on kita punya experience, ada yang kita dapat tahun tu 5%, ada yang 9%, ada yang 10%, ada yang 8%. So jumlah ni sebenarnya lebih banyak lah daripada yang di-projected kat sini lah. Okay. Okay, itu saja. Minggu depan kita akan share tentang unique marketing proposition. Macam mana nak promote. Okay. Saya akan ajar macam mana nak present iFlexi Protect ni. Okay. Sebabnya tadi saya dah share sedikit tentang orang yang tak ada duit langsung untuk buat saving kan. Hanya ada RM50 atau RM100 je. Itu salah satu cara. Itu untuk bagi basic. Ini untuk yang lain-lain dan seterusnya saya akan ajar minggu depan sebab kita pun dah dekat pukul 12 ni. 11.56 dah. Okey. So setakat ni ada tak apa-apa nak soalan nak tanya? Minggu depan kita sambung iFlexi Protect tentang marketing unique marketing proposition. Ada tak? Siapa nak tanya boleh tanya sekarang. Sebab you all dah start nak jual ni kan? Yang penting blog kena buat. Lepas kelas ni buat blog, lepas tu promote produk kita. Sebab seriously saya dapat contact, saya dapat phone call daripada orang yang terbaca blog saya. Bila dia baca, dia tengok saya punya number, dia terus contact. Okay, kadang-kadang kita dah lupa dah kita ada pernah buat posting pasal tu. Tapi tiba-tiba orang contact sebab dia Google, tiba-tiba keluar kita punya posting. And Google ni kadang-kadang dia ikut kawasan juga. Dia kawasan tempat kita buat posting. Sebab kita kat posting tu kita boleh letak kita punya location kat mana kan. So dia akan lebih fokus kepada orang yang berdekatan. Okay. Sama-sama. So kalau tak ada soalan, setakat ni sajalah saya punya sharing untuk hari ini. Saya doakan semua murid-murid semua supaya dimurahkan rezeki dan selamat maju jaya. Okay, sama-sama kita usaha, semoga kita semua berjaya sebab package iFlexi Protect ni sebenarnya dia punya commission 40%. Okay, kalau you cari seorang klien yang RM100 dah RM40. Kalau you cari 10 orang dah RM400. Okay, so cari banyak-banyak. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa share video ni untuk ulang kaji. Boleh, insyaAllah. Boleh dengan bayaran. Sebab Datuk kata dia nak bayar. Dah bagi deposit kan RM1 itu tak cukup Cik Jeff. Sekali dengan buat botok tu. Package. Kalau kita teman dia je buat botox. Kita teman dia kata kita. Lepas tu nak claim. Lepas tu nak claim medical card pula. Nak pakai medical card dia buat botok. Kita tunjuk gambar ya. Ayu Melaka nak buat. Sama-sama. Miro boleh pergi jumpa Cik Jeff. Miro duduk dekat Senawan tu boleh pergi jumpa Cik Jeff kat Sepan je, 5 minit je pun. Pergi je kacau Cik Jeff tu, dia takut COVID sangat, pergi depan rumah dia. Tak ada mana. Depan rumah pun boleh Kawasan saya kawasan hijau. Kawasan tak ada COVID. Dia rumah saya tak terkeluar lah daripada kawasan tu. Saya dia Bandar Baru Nilai kena. Saya tak kena. Kota Serimas, Bandar Estate tak kena, insyaAllah. Tapi Datuk Yo nak jumpa I kan besok kan? Jeff tu dia ada cakap okey hari-hari. Okay, yang lain ada soalan? Semua dah semangat Kan? nak gerak Roger. Nanti nak gerak Roger. Okey boleh. Ambil nombor Cik Jeff terus 012. Okey, semua pergi jumpa klien, jangan simpan prospek tu. Nanti orang lain yang close. Pergi jumpa, close, insya-Allah capaikan target TA, BA setiap bulan tu. Betul. Okey. Okey. Okey semua, thank you.
Welcome. Bye.